Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi bidang pembelajaran 7, kadar tindak balas. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Bahan kimia yang berlainan jenis mempunyai sifat kimia yang berbeza. Oleh itu, bahan kimia yang berlainan jenis juga mempunyai tindak balas yang berbeza dan berlaku pada kadar yang tidak sama. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bahan? Okey, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu yang pertama adalah saiz bahan tindak balas atau jumlah luas permukaan. Semakin kecil bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Faktor yang kedua adalah faktor kepekatan. Semakin tinggi kepekatan bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Faktor yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Dan faktor yang terakhir adalah kehadiran mangkin. Penggunaan mangkin positif dapat meningkatkan kadar tindak balas. Kita lihat faktor yang pertama iaitu saiz bahan tindak balas. Bahan tindak balas berbentuk pepejal boleh mengalami perubahan pada saiz. Seketul batu kapur boleh dipotong kepada ketulan yang lebih kecil. Jumlah luas permukaan semua ketulan kecil adalah lebih besar daripada jumlah luas permukaan ketulan besar batu kapur. Okey, kita lihat pada rajah. Okey, pada rajah ini, ketulan besar batu kapur mempunyai jumlah luas permukaan sebanyak 24 cm persegi. Apabila sebuah ketulan besar ini dipotong, jumlah luas permukaan akan bertambah menjadi 32 cm persegi. Dan apabila ketulan ini dipotong lebih kecil, jumlah luas permukaan akan bertambah besar menjadi 40 cm persegi. Bagi suatu jisim yang sama, sesuatu bahan mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar dalam bentuk ketulan kecil atau serbuk. Eksperimen 7.1 bertujuan untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Okey, terdapat 2 eksperimen. Eksperimen pertama, 50 gram serbuk marmar bertindak balas dengan 80 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 0.1 mol per desimeter padu. Manakala untuk eksperimen yang kedua, 5 gram ketulan marmar bertindak balas dengan 80 cm padu asid hidroklorik berkepekatan yang sama iaitu 0.1 mol per desimeter padu. Okey, daripada data eksperimen 1 dan 2, kita dapat plotkan graf isi padu gas melawan masa. Okey. Lengkung yang pertama yang berwarna biru ini adalah lengkung untuk eksperimen 1 yang menggunakan serbuk marmar. Manakala lengkung yang berwarna merah adalah lengkung atau graf untuk eksperimen yang kedua iaitu yang menggunakan ketulan marmar. Kita lihat penerangan untuk graf ini. Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Ini kerana saiz marmar dalam eksperimen 1 lebih kecil daripada eksperimen 2.
Jadi, jumlah luas permukaan terdedah untuk perlanggaran lebih tinggi bagi eksperimen 1. Kecerunan graf 1 lebih tinggi dari graf 2. Isi padu maksimum kedua-dua eksperimen adalah sama. Ini kerana isi padu dan kepekatan atau bilangan mol asid hidroklorik adalah sama. Faktor yang kedua adalah faktor kepekatan. Kepekatan zat terlarut di dalam larutan boleh diubah. Kepekatan larutan diubah dengan cara menambah pelarut atau menambah zat terlarut. Kita perhatikan pada rajah, ini adalah kepekatan asal larutan. Apabila kita tambahkan pelarut, kepekatan larutan akan berkurang. Manakala apabila kita tambahkan zat terlarut, kepekatan larutan tersebut akan bertambah. Apakah kesan kepekatan bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas? Eksperimen 7.2 adalah untuk mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Kita lihat prosedur eksperimen tersebut. Prosedur yang pertama, 45 cm padu larutan natrium thiosulfat disukat dan dimasukkan ke dalam kelalangkun. Kelalangkun diletakkan di atas kertas putih yang bertanda X. 5 cm padu asid sulfurik dituang dengan cepat ke dalam larutan natrium thiosulfat. Mulakan jam randik. Campuran dipusarkan sambil memerhati tanda X secara tegak dari mulut kelalangkun. Okey, kita boleh lihat pada rajah. Jam randik dihentikan sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan. Eksperimen diulang dengan menggunakan kepekatan larutan natrium thiosulfat yang berbeza. Persamaan kimia untuk tindak balas ini adalah seperti berikut. Natrium thiosulfat bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan natrium sulfat, mendakkan sulfur, gas sulfur dioksida dan juga air. Manakala persamaan ionnya adalah ion thiosulfat bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan mendakkan sulfur, gas sulfur dioksida dan air. Okey, ini adalah graf kepekatan natrium thiosulfat melawan masa. Graf 1 menunjukkan masa yang diambil untuk tanda pangkah X hilang akan bertambah apabila kepekatan larutan natrium thiosulfat berkurang. Maka dapat dirumuskan bahawa apabila kepekatan larutan natrium thiosulfat berkurang, kadar tindak balas pun menurun. Graf kedua, kepekatan natrium thiosulfat melawan 1 per masa. Graf 2 menunjukkan satu garis lurus. Ini menunjukkan bahawa kepekatan larutan natrium thiosulfat berkadar terus dengan 1 per masa. Kesimpulannya, kadar tindak balas berkadar terus dengan kepekatan larutan natrium thiosulfat. Faktor yang ketiga adalah faktor suhu. Hampir semua tindak balas berlaku dengan cepat pada suhu tinggi. Bagi tindak balas yang berlaku pada suhu bilik, peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar tindak balas sebanyak 2 kali ganda. Eksperimen 7.3 adalah untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Okey, kita lihat prosedur eksperimen ini.
Pertama, 50 cm padu larutan natrium thiosulfat disukat dan dimasukkan ke dalam kelalang kun. Kedua, kelalang kun diletakkan di atas kertas putih bertanda X. Langkah ketiga, 5 cm padu asid sulfurik dituang dengan cepat ke dalam larutan natrium thiosulfat. Jam randik dimulakan. Campuran dipusarkan sambil memerhati tanda X secara tegak dari mulut ke lalang kun. Jam randik dihentikan sebaik sahaja tanda X tidak kelihatan. Eksperimen diulang dengan menggunakan suhu larutan natrium thiosulfat yang berbeza dengan cara memanaskan larutan natrium thiosulfat tersebut. Persamaan kimia untuk tindak balas ini adalah sama seperti tindak balas dalam eksperimen 7.2. Begitu juga dengan persamaan ion. Daripada graf 1, iaitu graf suhu natrium thiosulfat melawan masa, dapat dirumuskan bahawa apabila suhu meningkat, masa yang diambil untuk tanda X hilang daripada penglihatan semakin berkurang. Manakala daripada graf 2 iaitu graf suhu natrium thiosulfat melawan 1 per masa, dapat dirumuskan bahawa suhu bertambah secara linear dengan 1 per masa. Seterusnya adalah faktor yang keempat iaitu faktor kehadiran mangkin. Mangkin ialah bahan yang mengubah kadar tindak balas tanpa mengalami sebarang perubahan kimia pada akhir tindak balas. Walaupun sifat kimia mangkin tidak berubah, tetapi sifat fiziknya boleh berubah. Sebagai contoh, ketulan mangkin boleh berubah menjadi serbuk. Mangkin tidak mengubah kuantiti hasil tindak balas. Penambahan mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Mangkin bertindak secara spesifik dan digunakan dalam kuantiti yang sedikit. Peningkatan kuantiti mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Eksperimen 7.4 bertujuan untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin ke atas kadar tindak balas. Eksperimen 1 melibatkan penguraian 5 cm padu larutan hidrogen peroksida, manakala eksperimen 2 melibatkan penguraian 5 cm padu larutan hidrogen peroksida dan ditambah dengan 0.5 gram serbuk mangan 4 oksida. Okey, apa yang kita dapati daripada hasil eksperimen 1 dan 2? Kita mendapat dua graf. Graf yang berwarna biru adalah lengkungan untuk eksperimen 2 iaitu dengan kehadiran mangkin. Manakala lengkung yang kedua iaitu yang berwarna merah adalah lengkungan graf untuk eksperimen 1 iaitu penguraian larutan hidrogen peroksida tanpa mangkin. Penerangan untuk graf ini. Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi dari kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi dari eksperimen 1. Kecerunan graf eksperimen 2 lebih tinggi dari eksperimen 1. Mangan 4 oksida bertindak sebagai mangkin. Bilangan mol atau kepekatan dan isi padu hidrogen peroksida yang digunakan adalah sama. Maka, isi padu maksimum gas yang terhasil adalah sama bagi kedua-dua eksperimen. Okey, rumusan untuk bahagian ini. Kadar tindak balas akan meningkat sekiranya kepekatan bahan tindak balas meningkat.
Kadar tindak balas meningkat sekiranya suhu tindak balas meningkat. Kadar tindak balas meningkat apabila saiz pepejal bahan tindak balas berkurang dan kadar tindak balas akan meningkat sekiranya makin hadir. Kita lihat lensa kimia. Tekanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Peningkatan tekanan pada tindak balas yang melibatkan gas akan mengubah kadar tindak balas. Apabila gas dimampatkan pada suhu tetap, zarah gas ditolak ke dalam ruang isi padu yang lebih kecil. Kepekatan gas bertambah dengan peningkatan tekanan. Peningkatan tekanan gas ini akan meningkatkan kadar tindak balas. Perubahan tekanan tidak memberi kesan ke atas kadar tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas pepejal dan cecair kerana isi padu tidak berubah dengan tekanan. Okey, mari kita lihat contoh untuk soalan yang berkaitan dengan faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Soalan 1. Logam reaktif seperti kalsium bertindak balas dengan air untuk membebaskan gas hidrogen. Persamaan kimia adalah seperti berikut. 2 eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kadar tindak balas antara 0.7 gram kepingan kalsium dengan 200 cm padu air pada suhu yang berbeza. Okey, saya gariskan suhu yang berbeza. Eksperimen 1 dijalankan pada suhu bilik. Manakala eksperimen 2, suhu air dinaikkan sebanyak 10 darjah Celsius. Rajah di bawah menunjukkan graf isi padu gas hidrogen melawan masa bagi eksperimen 1. Okay, jadi daripada soalan kita tahu eksperimen 1 dijalankan pada suhu yang lebih rendah, manakala eksperimen 2 mempunyai suhu yang lebih tinggi. Soalan pertama, apakah jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan dalam eksperimen 2? Terangkan jawapan anda. Okey, jawapan untuk soalan yang pertama ini, jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan dalam eksperimen 2 adalah 420 cm padu. Okey, kita boleh lihat di graf iaitu jumlah isi padu gas hidrogen yang dikumpul ataupun yang terhasil. Untuk penerangan, kuantiti bahan tindak balas iaitu kalsium dan air adalah sama, iaitu pada 0.7 gram kepingan kalsium dan 200 cm padu air. Maka hasil tindak balas iaitu gas hidrogen mestilah sama untuk kedua-dua eksperimen. Soalan yang kedua, salin semula graf di atas dan lakarkan lengkung untuk eksperimen 2. Okey, jadi untuk eksperimen yang kedua, lengkung yang kita akan dapati adalah yang berwarna merah, iaitu lengkungnya adalah lebih cerun berbanding lengkung eksperimen 1. Soalan C, apakah kesan suhu ke atas kadar tindak balas? Okey, penambahan suhu air ataupun peningkatan suhu air meningkatkan kadar tindak balas. Kita lihat contoh yang kedua. Gastrik disebabkan oleh penghasilan terlalu banyak asid di dalam perut. Tablet antacid digunakan oleh doktor untuk menetralkan asid di dalam perut. Jadual 7.7 menunjukkan masa yang diambil oleh sebiji tablet antacid untuk bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik berlebihan dalam keadaan berlainan, iaitu dalam isi padu asid hidroklorik yang berbeza, kepekatan asid hidroklorik yang berbeza dan suhu asid hidroklorik yang berbeza. Kita lihat soalan A. Bagi eksperimen 1 dan 2, mengapakah masa tidak sama? Masa tindak balas tidak sama. Okey, kita lihat
eksperimen 1 dan eksperimen 2. Eksperimen 1 mengambil masa 120 saat manakala eksperimen 2 mengambil masa yang lebih singkat iaitu 60 saat. Okey, kita perhatikan isi padu asid hidroklorik dan juga suhu asid hidroklorik adalah sama untuk kedua-dua eksperimen ini. Tetapi apa yang kita perhatikan, kepekatan asid hidroklorik adalah tidak sama. Jadi kita katakan eksperimen 1 menggunakan asid hidroklorik berkepekatan 1 mol per desimeter padu manakala eksperimen 2 menggunakan asid hidroklorik berkepekatan 2 mol per desimeter padu iaitu kepekatannya lebih tinggi. Jadi kepekatan asid hidroklorik untuk kedua-dua eksperimen ini adalah berbeza. Untuk soalan B, eksperimen manakah yang menunjukkan bahawa perubahan isi padu asid hidroklorik tidak mempengaruhi kadar tindak balas? Jadi kita lihat. Saya padam dahulu soalan yang A tadi. Okey, jadi kita lihat eksperimen mana yang perubahan isi padu asid hidrokloriknya tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, jadi kita lihat dekat masa tindak balas ada dua eksperimen yang mempunyai masa tindak balas yang sama pada 60 saat iaitu eksperimen 2 dan 3. Soalan C, mengapakah kadar tindak balas bagi eksperimen 4 lebih tinggi daripada eksperimen 3? Okey, kita lihat eksperimen 3 dan 4. Eksperimen 3 mengambil masa yang lebih tinggi. Okey, ini adalah disebabkan oleh faktor suhu. Okey, saya tak lihat kepekatan kerana kepekatannya adalah sama. Okey, suhu asid hidroklorik bagi eksperimen 4 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 3. Soalan D, selain faktor suhu dan kepekatan asid hidroklorik, apakah perubahan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kadar tindak balas dalam eksperimen 1? Okey, kita baca semula soalan dengan teliti. Di sini ada perkataan tablet antacid. Okey, tablet antacid maknanya antacid ini adalah dalam keadaan pepejal. Jadi selain faktor suhu dan faktor kepekatan, saiz tablet antacid juga boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kita hancurkan tablet antacid kepada serpihan kecil supaya jumlah luas permukaannya menjadi lebih besar. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Adnan menjalankan eksperimen untuk mengkaji penguraian hidrogen peroksida. Dia merekodkan isi padu gas oksigen yang terbebas. Pada minit kelima, okey, di sini adalah minit yang kelima, dia menambahkan satu spatula serbuk hitam ke dalam larutan hidrogen peroksida. Rajah di sebelah menunjukkan graf jumlah isi padu gas oksigen terbebas melawan masa. Okey, kita lihat graf yang diberi. Kita dapati selepas minit kelima, graf tersebut bergerak dengan lebih cerun ataupun lengkungnya adalah lebih cerun berbanding pada masa 0 hingga 5. Soalan yang pertama, apakah kesan serbuk hitam ke atas kadar tindak balas? Okey, kita dapat lihat penambahan serbuk hitam dapat meningkatkan kadar tindak balas. Soalan B, apakah fungsi serbuk hitam? Jadi kita tahu yang serbuk hitam itu adalah mangkin. Jadi serbuk hitam bertindak sebagai mangkin. Okey, untuk latihan hari ini, cikgu minta kamu lengkapkan modul Master Kimia iaitu muka surat 111 hingga 113 dan jawab uji kendiri 7.2 dalam buku teks kamu muka surat 239.